First of all, aku rasa setakat ni lepas je comeback dari international break, okay, semua tim dalam EPL, tak semualah guys tapi kebanyakan daripada tim-tim ni dah buat comeback dalam game week yang ke-29. What a week. Termasuklah aku sekali yang buat comeback buat video. Hey guys, welcome back to the Gizri. Jom sembang bola. Sebelum start buat review kali ni, aku sekali lagi nak mengucapkan selamat berpuasa kepada sahabat-sahabat Muslim yang tengah menonton video kali ni. Dan sedar tak sedar guys kita dah pun sampai ke fasa terakhir bulan Ramadan. Dan aku harap semua amalan yang kita buat selama ni akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya ada 8 match yang dah berlangsung awal, dan bagi aku almost setiap match dalam ke-8 ni diorang macam pakat-pakat buat comeback. Tapi untuk video kali ni aku just akan review beberapa game sahaja, dan kita akan mulakan dengan game Newcastle versus West Ham United. Aku rasa game ni merupakan di antara sebuah game yang best untuk kita tonton. Newcastle yang kita nampak pada mulanya macam akan kalah, tapi diorang berjaya turn everything around. Bagi aku, 360 darjah gameplay untuk secure 3 mata penuh dekat St James Park. Seperti yang kita tahu, Newcastle pun sekarang tengah ada injury crisis, dan boleh dikatakan ada beberapa orang key player diorang yang tak available. Trippier, Wilson, Joelinton. Manakala untuk West Ham pula, diorang mempunyai squad depth yang jauh lebih fit daripada Newcastle dalam game kali ni. So aku rasa lah kan, David Moyes memang mempunyai kelebihan dari segi availability player yang ada. Kalau kita tengok dekat graph attack momentum dan ball possession dekat sini, walaupun mempunyai krisis kecederaan, Newcastle tetap control the game, set the tempo untuk melakukan serangan ke arah West Ham. Manakala untuk West Ham pula, diorang agak bertahan dengan baik, dan macam biasa bila bertahan, diorang akan melakukan counter untuk score goal. Dalam game ni kita memang tahu yang West Ham leading the game dengan 3-1. Tapi sebelum tu lah guys first goal Newcastle bagi aku it was a clear penalty. Okay, first goal West Ham pula, nice pass daripada Paqueta kepada Antonio yang berjaya melepasi offside trap Newcastle. Second goal West Ham pula, free kick taken quickly. Dan the third goal West Ham, classic counter attack selepas corner kick Newcastle, dan finishing yang bagi aku sangat-sangat tenang daripada Bowen. Cuma untuk gol kedua Newcastle kali ni kita tahu memang goal to goal penalty, ada contact, but bagi aku it wasn't a penalty. Okay, agak tight, ada contact, tapi still debatable. Sebab kalau kita tengok Calvin Phillips, dia try untuk clear bola and just focus dekat bola, then suddenly Anthony Gordon datang dari belakang and block. Dia letak kaki dekat depan dan penalty was given. But that is football sometimes. Okay, lebih-lebih lagi dengan mutu pengadilan EPL, korang pun faham-faham lah guys ada masanya memang on point dan ada masanya pula hauk, tapi most of the time memang hauk lah. Inconsistent decision daripada PGMOL. Walau apapun, bagi aku gol kedua ni lah merupakan turning point untuk Newcastle bangkit untuk comeback. Okay, tambah-tambah lagi dengan atmosphere yang ada dekat St James Park tu. Selain tu, satu lagi faktor kekalahan West Ham yang aku nampak dalam game kali ni adalah faktor substitution daripada David Moyes. Pat Areola tu aku tak nafikan, dia dikeluarkan sebab dia injured. Areola pun kita tahu dia merupakan seorang player yang sangat-sangat penting untuk West Ham, buat save demi save, and it was a big loss dalam game yang intensity macam ni. Cuma pertukaran Antonio dengan Calvin Phillips tu aku tak berapa nak faham guys. Mungkin lah mungkin Moyes dah confident leading dengan 3-1 and cuba bermain dengan lebih compact untuk bertahan. Sebab kita pun tahu yang Newcastle dalam game kali ni selepas kena 3 tu, diorang keep on pushing untuk cari gol. Last West Ham tak ada player yang boleh hold bola dekat depan tu untuk create counter, yang mana sepatutnya diorang kekalkan momentum yang macam tu. Kalau tak, mungkin diorang boleh menang dalam game kali ni tahu, kalau momentum tu still macam 50 minit yang terawal. Anyway, negative football macam ni sometimes it work dan sometimes tak berkesan. Bagi Newcastle pula, aku tak nafikan kemasukan Harvey Barnes memang sangat-sangat mengubah struktur permainan. The way he ran, shoot, semua tu memang sangat-sangat menjadi guys. Macam biasa, keputusan pertukaran yang baik daripada Eddie Howe bila West Ham dah start bermain compact and narrow. So, disebabkan itulah Newcastle start mengeksploitasi kawasan wide bila in possession dan akan cuba melakukan run in behind untuk masuk ke dalam kawasan tengah. Final third, tambah-tambah lagi sistem pertahanan yang agak barai yang telah ditunjukkan oleh West Ham bila di hujung-hujung minit permainan tu. Dan hasilnya Newcastle berjaya untuk buat comeback
and menang. What a game that was. Yang ni lagi lah guys, Chelsea sepatutnya diorang dah boleh sign out awal-awal dah, okay? Lebih-lebih lagi bila Burnley dilainkan kad merah dan juga penalti dalam separuh masa pertama tu. 33 total shots dan 13 daripadanya yang on target untuk Chelsea. Manakala untuk Burnley pula 18 total shots dan 7 sahaja yang on target. So, what went wrong buat Chelsea untuk settle down awal-awal dan automatic menang game kali ni? First kali bagi aku disebabkan tak lain tak bukan performance goalkeeper Burnley, Erik Muric. Boleh dikatakan kebanyakan chances Chelsea dalam game kali ni dinafikan oleh Mamat ni. Okay? 11 save, 3 high claims, man of the match untuk Burnley bagi aku. Secondly, pada pendapat aku juga Chelsea terlalu lama hold bola and buat decision dalam final third. Kalau kita tengok game kali ni, aku sebenarnya agak menyirap dengan Madueke sebab bagi aku dia memang dapat banyak bola dalam kawasan final third untuk create chances, tapi dalam pada masa yang sama juga terlalu slow untuk buat keputusan sama ada nak cross ke, nak pass ke ataupun shoot. Selain Madueke, adalah lagi player-player Chelsea yang lain bagi aku banyak mensia-siakan peluang yang ada untuk score. Listen, you have to kill the game once dah dapat peluang tu, otherwise kau mungkin akan menyesal sebab tak dapat nak convert chances tu. Untuk first goal Chelsea dan red card incident tu, again dekat sini aku nampak a little bit harsh buat Burnley. Bagi aku it was too soft dan Chelsea memang bernasib baik bila dapat penalty tu plus red card Lawrence Sainon, dan insiden ni juga sebenarnya yang telah mengubah sedikit tactical company yang mana bagi aku pada awalnya dia mampu untuk challenge Chelsea, dan mungkin kalaulah Burnley bermain dengan full 11 mungkin akan lebih susah buat Chelsea score. But anyway, that penalty from Cole Palmer Panenka penalty, cool gila guys. Dalam game kali ni juga kita boleh nampak macam mana gameplay Vincent Kompany yang cuba menyukarkan Pochettino untuk bermain, dan apa yang aku nampak adalah dalam kedua-dua situasi ni, in possession dan juga out possession. Bila dalam situasi in possession, selepas dia kena red card tu, Burnley kita nampak akan bermain lebih wide dan akan cuba menjana serangan dari kawasan tu, put more crosses into the box dan akan cuba bermain bola tinggi. Kompany tahu yang defender Chelsea diorang tak berapa baik bila bertahan dalam situasi yang macam ni, dan dia cuba mengambil advantage kat sini. Seperti contoh gol kedua Burnley melalui corner kick. Look at this, tak ada seorang pun yang track Dara O'Shea untuk gol ni. Josh Cullen ke near post yang mana kemudiannya O'Shea memang dah ready untuk attack area tu, which is tactical yang biasa kita tengok dalam set piece bila corner kick. Cumanya untuk Chelsea, this was horrible defending yang mana kena ada tracking run man to man dalam situasi macam ni. Bila out possession pula, Burnley try bertahan dengan width yang lebih narrow dan compact macam biasa. Overload kawasan first third, and the only way buat Chelsea adalah dengan 3 cara ni bagi aku. First, put more crosses into the box, air duels challenge. Second, shoot from distance, and the third one, quick one touch passing, dan mungkin yang terakhir, individual skills dari segi dribbling untuk melepasi at least 2 orang player opponent. And finally, Chelsea berjaya melepasi sistem bertahan ni dengan cara yang ketiga tu, quick one touch passing, di mana aku kena bagi kredit dekat Sterling yang membuat flip yang mana bagi aku agak cantik tepat ke arah Palmer untuk dia score. What a player untuk Chelsea. I mean, Cole Palmer. Crucial signing yang mana tak keterlaluan bagi aku kalau aku cakap yang selama ni dia carry Chelsea dengan kualiti yang dia ada tu, dan akhirnya aku rasa Chelsea sepatutnya boleh menang game ni berdasarkan advantage 11 orang player dan kualiti individu diorang. But then again, dari segi mentality, Burnley memang lebih baik daripada Chelsea dan lebih berdisiplin. Sebaliknya untuk game Brentford versus Manchester United ni pula, pada pendapat aku lah guys, Brentford lebih layak menang kalau kita tengok keseluruhan performance untuk kedua-dua tim. Bagi United, walaupun menang dalam game lawan Liverpool hari tu, aku masih lagi belum nampak konsistensi yang mereka tunjukkan. Lebih-lebih lagi bila berdepan dengan tim-tim seperti Brentford ni, yang mana diorang mempunyai threat striker yang agak balance. Wissa dia lebih ke arah speed, manakala Ivan Toney pula dia mempunyai ability dari segi fizikal sebagai focal point ataupun hold bola bila Brentford melakukan serangan.
Kalau kita tengok dekat stats expected goals dekat sini, Brentford mempunyai XG yang lebih tinggi jika nak dibandingkan dengan United, and yes, diorang sepatutnya lebih layak untuk menang, dan keputusan seri kali ni pun agak tidak adil buat Brentford. They were the better team. Tapi macam apa yang aku selalu cakap, stats adalah stats, okay? Brentford diorang tak cukup clinical untuk convert segala chances yang ada tu, dan paling obvious memang tak ada luck untuk menang. Kalau kita tengok dekat sini, Brentford created 6 big chances dan 5 daripadanya yang miss, compare dengan United hanya 2 big chances created dan miss 1. Tak cukup clinical. Dari segi luck pula, korang tengoklah dekat stats ni guys. Hit woodwork dekat sini sampai 4 kali guys. Kena tiang ataupun palang. Memang tak ada luck lah Brentford malam tu. Bagi Manchester United pula, the game plan agak static and almost setiap masa key player diorang memang nampak off form. Bruno, Rashford. Aku tak ada banyak sebenarnya nak diulas dalam game Brentford versus United ni. Cuma dari secara keseluruhannya, Manchester United merupakan sebuah tim dalam EPL selevel Sheffield United yang paling banyak membenarkan shoot ke arah pintu gol diorang. 30 more shots in a single game twice this season. Dan untuk menambah keperitan United kali ni, Brentford mempunyai 85 touches dalam kawasan box United. Nombor 3 sepanjang 3 season Premier League. Kalau kita tengok dekat sini pun, dia umpama Manchester City versus Norwich City dan Manchester City versus Southampton season 2019-2020. So yes, aku rasa stats yang mana agak pedih untuk dilihat oleh fan-fan Manchester United. Kalau kita tengok form Brentford pun sebelum ni, diorang pun bukannya dalam form yang agak bagus guys. 4 kali kalah dan sekali sahaja seri dalam 5 perlawanan terakhir, tapi still boleh control and set the game tempo. Overall performance, aku rasa keputusan seri menentang Brentford kali ni sememangnya cukup-cukup baik untuk United. Okay, cukup baik. Di mana kalau diikutkan performance dan stats dalam game kali ni, United diorang lebih layak untuk kalah. Pertembungan dua manager yang mempunyai filosofi yang berlainan dalam bola sepak. The Pragmatists versus the Idealists. Klopp versus De Zerbi. Liverpool versus Brighton. What a game that was, okay? Dan dengan kemenangan kali ini, ia merupakan kemenangan pertama Klopp terhadap De Zerbi dalam season ni, seterusnya meletakkan Liverpool di takhta Liga buat masa sekarang. Honestly guys, aku bila tengok game ni, excitement tu memang ada, okay? De Zerbi dengan proses build up game yang sentiasa tenang dekat belakang tu, Klopp pula dengan sistem high pressing yang gila-gila man. Bagi aku dari segi permainan yang ditunjukkan, kedua-dua tim memang bermain secara high block. Cuma beza di antara kedua-dua tim adalah sistem pressing yang agak berbeza. Brighton, kalau kita tengok dalam game ni, diorang memang bermain secara high block, tapi diorang agak kurang dari segi pressing, yang mana ianya agak senang bagi Liverpool progress bola ke depan. Pada pendapat aku, ini memang part of the tactical De Zerbi, yang mana kita tahu akan cuba menerapkan prinsip disiplin di dalam player-player dia. Okay, stay in the possession and focus dengan zone sendiri. Sebaliknya kalau kita tengok high block Liverpool pula, mereka bukan sekadar bermain secara high block, tapi diorang membuat high pressing yang gila-gila. Look at this guys, okay, look at this press. Klopp boleh dikatakan telah mengerahkan almost setiap playernya untuk overload di certain area dan membuat pressing. Pada pendapat aku, De Zerbi memang dah away pasal pressing Liverpool kali ni, tapi dalam pada masa yang sama juga, dia cuba untuk absorb pressing Liverpool dan menggunakan pressure ni sebagai advantage buat Brighton. Sebab bukannya apa guys, high pressing ketika off the ball memang satu tactical yang mana mampu membuatkan opponent pressure, okay, dan mampu untuk memenangi semula bola sekiranya dilakukan as a unit, no doubt about that. Tapi ia juga datang sekali dengan risiko yang tersendiri, di mana bila sesebuah tim melakukan press, okay, bila almost semua player dah overload tinggi, ianya akan selalu ada ruang ataupun gap yang boleh dieksploitasi di bahagian belakang hanya dengan melakukan simple pass or maybe satu long ball yang cantik. Dalam erti kata yang lain, bila melakukan counter attack. Seperti contoh gol pertama Brighton hanya dengan satu simple pass kepada Andy Gray, okay, sistem pressing Liverpool telah berjaya dipatahkan dan Brighton mempunyai
mempunyai advantage untuk melakukan counter yang mana akhirnya membuatkan Danny Welbeck menjaringkan gol pertama buat Brighton. Lepas di gol pertama Brighton ni, kita dah mula nampak struktur permainan Liverpool lebih agresif, membuat press, mencari gol. Tapi dalam pada masa yang sama, diorang meningkatkan lagi awareness so that tak membuat kesilapan yang sama dengan meninggalkan gap yang terlalu besar di bahagian belakang. Antara player yang aku rasa perform bagi Liverpool dalam game kali ni adalah tak lain tak bukan man of the match bagi aku, Alexis McAllister, Luis Diaz, Connor Bradley dan mungkin Mo Salah. Maka bagi aku, lepas di gol pertama Brighton tu, automatically dia banyak retrieve back, cover bahagian defense, and at the same time dia melakukan beberapa key passes untuk generate attack Liverpool. Luis Diaz pula, the work rate memang superb gila, dan the first goal tu kira macam bonus untuk Diaz dalam game kali ni. Di sebelah wide pula, Connor Bradley provide option untuk attack dan juga bertahan dengan baik dengan menggunakan speed yang dia ada tu. Cuma untuk Mo Salah tu, walaupun dia score untuk gol kemenangan Liverpool, aku rasa dia sepatutnya dia sepatutnya boleh lagi score lebih banyak gol dan memastikan Liverpool menang dengan lebih selesa. Selain tu, mungkin dia boleh try untuk assist kepada teammate dia yang lain. Aku rasa adalah beberapa peluang yang sangat-sangat baik dapat dekat Mo Salah dalam game ni, tapi kebanyakannya disisiakan. Secara keseluruhannya dalam game kali ni, for the first 10 minutes tu, Brighton memang boleh dikatakan set the tempo. Tapi lepas je Liverpool dapat rentak, diorang memang tak bagi chance. And honestly bagi aku guys, Liverpool sepatutnya boleh menang dengan scoreline yang lebih besar dari 2-1. Tapi still lah kan. A win is a win, dan dengan kemenangan kali ni terus meletakkan Liverpool berada tinggi dekat atas nombor 1 dalam liga. Dan kalau kita tengok fixture Liverpool untuk 9 match yang akan datang, nothing is impossible. Sorry lah guys, kalau aku cakap game di antara Man City versus Arsenal kali ni memang agak membosankan. Expectation aku untuk game ni tinggi sebenarnya, tapi dia macam tak sampai dengan apa yang aku expect. Sorry. Honestly, kedua-dua tim bagi aku bermain dengan agak berhati-hati. Tapi kalau kita tengok dekat graph attack momentum dekat sini, City memang manipulate Arsenal kau-kau dalam game kali ni tau. Sehebat mana pun Arsenal yang bermain dengan high press sebelum ni, control possession, scoring goals. Bila jumpa City je, pada aku kita boleh kira berapa je momen untuk diorang pergi attack tu. Aku rasa performance yang paling down yang Arsenal pernah tunjukkan. Aku tak tahulah guys. Dia macam mana Dia macam mana nak cakap bak kata orang Sarawak, kalah bulu, lebih kurang lah. Dia macam tak boleh go. Arsenal ni dia tak boleh go bila jumpa dengan City. Dan bagi City pula, Pep seolah-olah terlalu obses untuk cari ruang seboleh yang mungkin sehingga membuatkan game kali ni agak boring. Walaupun aku tahu game ni merupakan game yang besar, bak kata orang salah satu game penentu untuk takhta liga, tapi bila kedua-dua manager mengambil pendekatan berhati-hati, dia boleh jadi boring tau. Tapi dari segi result, mungkin kedua-dua manager berpuas hati dengan satu mata tu. I don't know. Aku sebenarnya tak ada apa yang nak diulas sangat dalam game kali ni, tapi apa yang aku nampak, Arsenal memang totally lain dalam game ni tau. Jesus tu boleh dikatakan dah jadi left back je dalam game ni. So dekat sini kita nampak yang Arteta memang fokus untuk defense, and at least dapat satu mata pun dah kira and finally satu keputusan yang membuatkan fan-fan Liverpool happy. So guys, aku rasa sampai dekat sini saja untuk video kali ni. Korang pula macam mana? Apa pendapat korang? Komen kat bawah. Dan sekiranya kalau korang berminat dengan video-video yang macam ni, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Gizri untuk banyak lagi info-info berkaitan EPL, match reviews dan juga sembang pasal bola. My name is Gizri. Jumpa lagi.